Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, untuk video kali ini saya akan berkongsi bagaimana saya sendiri melakukan catch up plan kepada murid ataupun kepada kelas yang saya ajar. Jadi mungkin cara saya dengan guru-guru lain mungkin ada sedikit perbezaan ataupun mungkin juga ada persamaan. Yang penting matlamat kita ataupun objektif kita sama. Baiklah, kali ini saya akan kongsikan catch up plan bagaimana bermula. Baiklah, sebelum itu jom kita lihat matlamat utama catch up plan yang telah pun ataupun yang diarahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama, mengatasi masalah learning loss dalam kalangan murid, iaitu murid yang cicir PDPR, yang mana kita tahu semasa PDPR dilaksanakan terdapat murid yang mungkin tidak menyertai langsung kelas-kelas PDPR ataupun yang ada juga murid menyertai tetapi tugasan tak buat. Ada yang tidak menyertai tetapi tugasan buat. Ada yang sertai dan tugasan buat tetapi mungkin meragukan dibantu oleh orang lain. Jadi ini antara masalah ataupun antara kekangan yang berlaku semasa kita laksanakan PDPR sebelum ini. Baiklah, yang kedua, mengatasi masalah learning gap dalam kalangan murid. Mungkin kita tahu murid A lebih cemerlang, murid B mungkin jauh ketinggalan, banyak SP ataupun kemahiran yang tidak berjaya dikuasai. Jadi inilah antara matlamat mengapa catch up plan dilaksanakan. Baiklah, jom kita lihat pula cara ataupun bagaimana kita nak laksanakan catch up plan. Baiklah, ini antara data-data yang kita perlu kumpulkan supaya kita dapat menganalisis bilangan murid dan murid yang mana kita nak beri perhatian ataupun nak laksanakan catch up plan. Baiklah, yang pertama, data yang pertama ialah analisis pelaksanaan DPK, iaitu dokumen penjajaran kurikulum 2.0, iaitu kita di sini fokuskan kepada kandungan asas, yang mana kita lihat, kita kena nilai, kena cek semula adakah sepanjang tahun ini kita telah pun berjaya menghabiskan 70% ataupun belum berjaya menghabiskan 70% kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Baik, yang kedua, bagi subjek Bahasa Melayu, kita juga boleh ambil data bilangan murid yang tidak menguasai 3M, terutamanya murid-murid tahap 1 ataupun mungkin ada lagi tahap 2. Jadi data ini kita boleh minta bantuan daripada guru pemulihan, yang mana mungkin guru pemulihan juga ada laksanakan ujian terhadap murid-murid tersebut. Jadi boleh minta ataupun mungkin kita boleh kenal pasti mana murid yang tidak menguasai 3M. Seterusnya, data ketiga, tahap penguasaan 1 dan 2, iaitu selepas kita laksanakan PBD, kita akan tahu mana murid yang masih mencapai tahap penguasaan 1 dan 2, iaitu tahap penguasaan yang masih rendah. Baik, seterusnya, murid risiko cicir, iaitu murid yang seperti saya kata tadi, mungkin tidak menyertai PDPR, mungkin sertai tetapi tugasan tak buat dan sebagainya. Jadi murid risiko cicir ni hanya guru yang mengajar sahaja yang boleh tahu dan kenal pasti murid yang mana.
Baiklah. Tindakan seterusnya selepas data-data tadi kita dah peroleh. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Baiklah. Pertama sekali kita tengok kandungan asas kurikulum lebih 70% ataupun tidak. Ini kalau lebih 70% ataupun di sini kita boleh lihat juga mungkin bilangan murid dalam kelas kita yang tidak menguasai 3M, murid risiko cicir dan juga murid yang masih tahap penguasaan 1 dan 2 mungkin tidak ada. Tidak ada ataupun bilangannya rendah. Jadi kepada murid-murid yang telah pun berjaya menguasai 3M, melebihi ataupun melepasi tahap penguasaan 1 dan 2 dan juga tidak cicir dalam PDPR, kita boleh laksanakan aktiviti pengayaan. Baik, jadi di sini antara yang kita boleh laksanakan ataupun strategi dalam aktiviti pengayaan, yang pertama kita boleh laksanakan strategi M2P, iaitu mampatan, pecutan dan juga pengayaan. Baik, seterusnya pelaksanaan SELF, iaitu Student Enrichment Learning Framework ataupun penggunaan bahan sumberku, yang mana sumberku ini kita boleh akses melalui portal Delima. Di situ terdapat ataupun dikumpulkan bahan-bahan yang telah dibuat oleh guru-guru seluruh negara. Jadi di situ boleh cari bahan yang sesuai, sama ada video, mungkin juga ada modul dan sebagainya, supaya dapat dibuat oleh murid-murid. Baik, jadi ingat, jadi kita boleh laksanakan antara aktiviti yang kita boleh lakukan di sini. Baik, seterusnya untuk murid ataupun untuk kelas yang belum melepasi 70% kandungan asas kurikulum, ataupun mungkin kita khususkan kepada murid yang tidak menguasai 3M, murid yang berisiko cicir PDPR, ataupun murid yang tidak melepasi tahap penguasaan 2, iaitu masih tahap penguasaan 1 ataupun 2. Jadi di sini kita boleh laksanakan beberapa pendekatan, iaitu sebagai aktiviti pemulihan. Iaitu di sini juga saya telah pun senaraikan antara pendekatan yang kita boleh laksanakan: pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza dan juga simulasi amali. Jadi untuk lebih pemahaman kepada pendekatan-pendekatan, 5 pendekatan ini, boleh juga rujuk video yang telah saya buat sebelum ini, ataupun nanti saya akan letakkan pautan pada ruangan komen supaya boleh tonton, supaya lebih faham mengenai 5 pendekatan yang terlibat ini, iaitu bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza dan juga simulasi amali. Ini kita laksanakan untuk kelas ataupun murid yang masih, ataupun kita tengok berdasarkan data tadi, kurang kandungan asas kurikulum, kurang 70%, murid yang berisiko cicir PDPR, murid yang tidak menguasai 3M dan juga murid yang masih mencapai tahap penguasaan 1 ataupun 2. Baiklah. Jadi di sini saya kongsikan beberapa cadangan. Ini cadangan saja. Mungkin kita boleh tengok, kalau tak sesuai kepada murid, kita boleh fikirkan cara lain, iaitu beberapa cadangan intervensi yang boleh dilaksanakan kepada murid. Yang pertama, minggu bahasa, kemudian rakam bacaan dengan bantuan ibu bapa, luangkan masa 5 hingga 10 minit untuk bacaan suku kata. Kemudian boleh juga digunakan modul asas yang dibuat ataupun diedarkan oleh pihak KPM, teknik menulis ayat, menulis dan membaca teks cerita, pembelajaran berasaskan grafik, sehari 5 perkataan. Sebenarnya intervensi ataupun aktiviti pemulihan ni banyak, jadi kita boleh sesuaikan, boleh pilih. Kalau tak sesuai, kita boleh tukar aktiviti yang lain. Yang penting matlamat kita untuk membantu murid sebaik yang mungkin. Jadi saya harap perkongsian saya mengenai bagaimana nak laksanakan catch up plan ini sedikit sebanyak dapat membantu
rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat di luar sana. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ataupun perkongsian akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.